Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan buat review market di CoinMarketCap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok pergerakan market untuk besok dan juga pergerakan market untuk hari ni yang kita buat review di pagi tadi. So guys, let's go, kita pergi ke CoinMarket dulu, tengok-tengok apakah kita buat review dulu market di CoinMarketCap, apa yang dah berlaku secara hari ni dan pun 24 hours. Alright, kita tengok untuk CoinMarketCap. Alright, berada di total 1.3 trillion. Zul tak ingat, tapi rasa pagi tadi dalam 1.2 trillion, which ada peningkatan lah. Lalu ni kita tengok ada peningkatan banyak, 1.18%. Yang tengok volume rasa terus berkurangan untuk ini. Jadi kalau tengok kali ni ada berkurangan kepada 11.50% lah, which is kita tengoklah tak banyak perlu volume yang berlaku. Dan kita tengok BTC dominan berada di 47%, which is cakap sebelum ni kita berada di 48%. So now pagi tadi ingat dalam 46%, tu berlakukan sedikit peningkatan. Macam cakap bila berlaku sedikit peningkatan dominan sekarang ni, BTC kan jatuh lah. Which is tengok di BTC harga 34, now jatuh ke 33. Which itulah kita dapat tengok perbezaan sekarang ni untuk dominan naik, dominan jatuh dan dominan naik di BTC jatuh, which kita akan dalam bila pergerakan tu tak sama, kita akan which is dalam market sekarang ni menunjukkan bahawa kita dalam keadaan bearish market. Now kita tengok dengan harga semasa coin untuk Bitcoin berada di 33.9, which kita tahu price untuk hari ni dalam 34 lebih, dan kita jatuh sikit lah, which is kita dah pun untuk chat dia tu kan detail, sebab ada something yang tu share di pagi tadi dah pun berlaku. Now kita ke next stage untuk apa yang berlaku, dan nanti tu akan terangkan di chat. Dan kita tengok Ethereum masih lagi 1.9k, which is dalam 1.47 dropping. Dan kita tengok Binance drop balik, which kita tengok pagi tadi dalam 300 lebih, now dropping balik 200. Sebab apa? Kita tengok BTC ada berlaku pengurangan lah, dari 34 jatuh balik 33. Dan Cardano very good daripada pas malam 1.2, now 1.133, which very good lah. Macam cakap Cardano ni, kenapa Zul minat sangat Cardano ni, buat apa macam cakap, bila BTC jatuh dia pun jatuh, tapi jatuh itu walaupun tak banyak. Kemudian bila BTC recover sikit, Cardano recovery dengan cepat lah. Macam tahu kita tabir di kawasan 1.5, 1.4, now dah hampir balik 1.45, which kita tengok minggu lepas kita tengok berada Cardano di 90 sen. Now minggu ni kembali balik ke 1.3, which is very good lah untuk Cardano. Maknanya dia regain dengan cepat. Which macam tahu Cardano ni sebab apa Zul suka, sebab apa satu sebab dia adalah proof of stake, and then dia punya transaction lebih laju. Macam mana kita tahu Ethereum kan ni dia ada problem lah, sekiranya banyak transaksi, banyak Ethereum tu gas fee akan naik, which is sebab tu kita tengok Ethereum nak buat 2.0, dia nak settlekan masalah-masalah ni lah. Which is Cardano dah settle pun masalah-masalah ni, which is transaksi ni laju dan dia punya fee pun murah. Cuma apa yang masalah Cardano sekarang ni, Cardano belum lagi ada sebarang dia Cardano ni ibarat projek yang kata under still development, which development dia tu very good lah. Macam dia tu dia nak buat smart contract tu, sebelum dia buat contract, dia test dulu je sistem apa semua. Bila dah betul-betul jadi, baru dia relaunch. Macam tahu Cardano nak relaunch dia punya smart contract di bulan 9, tak silap, bulan 9, bulan 8 tu. Bila akan tengok bila smart contract tu, kita tengok harga tu probably akan melakukan kenaikan, which dengan expected juga BTC akan melakukan start kita buat bulan lah. Kita tengok bulan depan tu expected, maybe bulan depan ataupun bulan 8 kita tengok berlaku peningkatan lah untuk BTC. Dan Dogecoin masih lagi struggle untuk berada di top support di 0.3, masih lagi dari 0.25, tapi apapun very good untuk recovery dalam 0.15. 10 sen recovery, tapi masih belum cukup untuk recovery daripada dia punya limit, dia punya itu 0.3 lah, which is stabil, bisa jatuh, which is tengok tak dapat lagi lah recovery. Sama enggak SRP masih belum lagi berjaya untuk dia punya stabil punya 0.8. Dan kita tengok lah, which is Zul ada Dogecoin SRP very banyak, more than 1000, which is punya long term lah. And then Zul expected kalau sekiranya lepas ni ada lagi hiburan, Zul akan buat keluar modal lah, and then profit Zul akan tinggal. And then Polkadot masih lagi melakukan dropping, masih lagi dalam 15%. Ada Uniswap $15 untuk Polkadot. Uniswap 16%, $16. Dan kita tengok Litecoin ni dulu masa dia penubuhan dia, Litecoin ni adalah ibarat macam BTC lah. Kita tahu BTC maknanya bagi Zul dia tak boleh jadi currency. BTC dia tak boleh jadi currency selagi dia tak improve dia punya speed lah, limit. Macam tahu kita BTC ni, Bitcoin adalah proof of work. Bila proof of work ni dia perlukan miner. Bila kita tengok apa yang berlaku bila China dah
arahkan tutup minor, which is hash rate jatuh. Bila hash rate jatuh tu, transaksi di BTC akan terganggu lah. Itu juga harga jatuh. Which is betul juga untuk BTC jadi currency, tak expect dia bagai sendiri. BTC adalah sebagai ibarat sekarang ni, BTC tu ibarat gold. So which is kalau kita kat sekarang ni, kita pergi kedai bayar pakai duit kertas, which is kita tak bayar pakai gold. Kalau pakai gold pun saya silap apa, kedai tak terima lah bagi gold. Walaupun gold itu berharga, tapi kita tak guna sebagai gold tu untuk kita punya pembayaran. Kita pakai cash. Which is macam tu dalam kripto, which is BTC dia takkan jadi susah untuk jadi dia punya pakai currency, sebab tu dia punya transaksi tu lambat. Untuk dia settlekan satu transaksi tu memerlukan masa yang lama berbanding dengan yang macam Cardano, Polkadot, Harmony, which yang dia pernah buat ni, beri transaksi yang lebih cepat lah. So which apa yang expected lah untuk BTC menjadi sebagai aset untuk simpanan. So apa yang kita boleh gambarkan sebagai aset sama dengan gold. And then altcoin lain ni mesti Ethereum, Cardano, mesti kena Ethereum buat 2.0 dia release, dia akan jadilah proof of stake, which is bila proof of stake ni akan boleh jadi kita punya currency. Contoh Cardano, Matic dan lain-lain combo ni ialah proof of stake. Tapi untuk LTC lah proof of work. Tu dia sama juga BTC proof of work. Betul tengok harga dia susah lah menjadi. Untuk BTC ni, untuk LTC ni, dia diwujudkan untuk mesettlekan masalah BTC, which is yang transaksi yang lambat. Which is tengoklah Litecoin walaupun dah hampir 130 lah, tapi tengok harga dia tinggi dia iaitu 400. Mungkin untuk long term mungkin bagus lah untuk simpan. Dan kita tengok untuk Matic 1.1.4 very good juga untuk recovery, tapi kurang sedikit. Tapi kita tahu Matic ni dia ada pelik sikit, dia akan recover masa altcoin lain tengah jatuh, dia seorang je recover. Which macam tu lah, macam tengok itu dia recover sampai altcoin lain semua tengah jatuh, tapi dia seorang je recover sampai 2.4. So very tapi very good lah untuk Matic ni. Polygon Matic ni diciptakan untuk memudahkan transaksi Ethereum lah. So which is Ethereum pakai platform dia dan melakukan platform tu very lah. Which is itu yang sebab Ethereum nak buat 2.0. Which is Zul tak berapa bagus sangat untuk explain pasal fundamental. Zul tahu apa yang Zul baca, which is nak terangkan balik, nak translatekan ke dalam bahasa Melayu tu agak sukar untuk kita. Sebab certain word tu bila dalam Inggeris kita tahu masuk dia, kita tahu apa benda, tapi bila nak translate dalam bahasa Melayu tu kita tak jumpa word dengan sesuai lah. Which is Zul pun bukan pandai sangat dalam mentranslate bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, which is itulah very problem sikit lah untuk fundamental lah. Which is untuk fundamental Zul expectkan mungkin anda boleh pergi ke, anda boleh ikut YouTuber yang Europe lah, belah West yang lebih bincangkan pasal fundamental, dan anda perlu sedikit kamera lah dalam bahasa Inggeris. Itu je, which is very good lah untuk faham. Untuk Zul lebih kepada technical, Zul boleh terangkan apa ke technical. Untuk foundation, untuk fundamental Zul boleh faham untuk Zul aja. Untuk explain kat Zul tu, untuk explain ke orang tu Zul masih belum mahir lah. Which is time to time Zul akan improve lah untuk penggunaan tu, untuk explain. So guys, let's go, kita pergi ke chart untuk lebih detail apa yang Zul water dia punya expected side, dia punya kemahiran yang lebih kepada technical. Untuk fundamental tu boleh lah sikit-sikit, kalau tanya tu boleh lah sahabat, tapi untuk dalam video mungkin tu belum ready lah untuk menerangkan lebih detail. Sebab kita perlu terangkan dengan detail, sebab kalau salah terang nanti maklumat salah tu takut anda pun dapat yang salah, nanti bila Rizab nak ambil sesuatu tu, kita nak ambil membuatkan apa yang tu explain kat anda tu nanti membuatkan anda buat keputusan silap lah. Tu which is tu lebih akan tumpu pada technical. Now kita tengok technical untuk BTC yang pagi tadi macam cakap, kita dah pun ada pattern ini, right? Pattern kita panggil falling channel. So price target pun dah sampai kat sini, dan sudah di which pagi tadi kalau video tengok nampak lah. Now apa yang untuk pagi tadi tu nak expect tu tengok ni, right? Rising channel ni, rising wedge ni. So which dia punya expected untuk breakout lah, break ke bawah, which is kita dah buat pun pagi tadi. So expected pricing akan jatuh ke bawah inilah, which is expected. So right, ni bagi 4 hours. Alright, so expected price tu jatuh ke bawah lah. Sebab apa? Inilah pattern bearish. So expected kita adalah untuk jatuh ke bawah, which is kembali balik kosong ke 30, which is ini yang sepatutnya price lakukan. Sebab apa? Kita dah pun buat lower low, which is kalau kita tengok ini, right, kita dah buat lower low nya,
low daripada yang low sebelum ni, which is bad sign lah, bad sign kepada market. Sebab apa? Ini petanda bahawa market buat low kemudian buat higher low, kemudian supposedly lepas tu dia akan buat low lah. So untuk menidakkan price tu jatuh bawah, apa yang perlu kita buat untuk price lah, kita perlu tunggu price tu jatuh balik ke kawasan ini, right? Dengan expected pattern ni pun dah berlaku, dan sekiranya berlaku, kita tengok price tu akan kembali balik ke kawasan ni. Bila berlaku ni, kita buat reaction lah. Buat reaction, kita akan buat double bottom lah, double bottom. And itu very good lah. Itu petanda itu adalah pattern very reversal. Untuk reversal, bahawa pattern tu akan naik beratas dan bawah, which is itu yang untuk expected akan berlaku. Hopefully apa yang berlaku untuk kita menjadi buran balik lah, which is sekiranya kita nak tengok siapa yang masih belum beli. Macam tu dah beli dah 31 ni. So kalau anda berminat untuk beli BTC, masih belum ada BTC, anda boleh buy di kawasan ni lah, antara 30-31, which is dengan expected bahawa price tu akan bounce balik ke atas. Tapi sekiranya price tu berjaya break kita punya resistance ini, dia punya support ni, so kita tahulah kita punya next target price adalah di kawasan, first target kita adalah di kawasan paling lower tu akan expected untuk di kawasan 26 tu akan narik Fibonacci balik, swing low to swing high, right? Dia punya target first adalah di 28.6, right? Walaupun tapi 28.6 kita dah hit sebenarnya, tapi untuk daripada tu tak akan ambil lah 26 ni, which is sekiranya 26 pun dia boleh bounce balik ke atas, which is tu tak ambil. Sebab apa? Hampir sangat dengan 31 ni. So apa yang tu nak ambil yang untuk more untuk return of investment yang lebih banyak, tu akan tunggu yang ni lah, di 1.2 ni. 1.2 adalah di kawasan 2.6k. Dalam kali ikutkan sini dalam 2.68k, dan di kawasan net 24.5k. Dan kat situlah dia punya potential buy sekiranya price itu berjaya break kita punya kawasan support ini, which is sekiranya price tu break kawasan ni, potential buy adalah di 26, dan sekiranya berlaku lagi dan berlaku rejection lagi, kita ambil di 24. Dan paling lower di kawasan kita adalah net buy, which is macam cakap, sekiranya bright price 30 ni, so ada 3 position untuk buy di kawasan 26, 24 dan 20, which is lepas tu akan kita tengok balik lah apa sebarang pattern apa berlaku di sini, which kita akan decide lagi adakah price tu akan jatuh bawah lagi ataupun memerlukan rebound ke atas. Which kita ingat di price 20, right, di kawasan ini, akan deletekan dulu ni untuk lebih mudah kita faham. Di kawasan merah ni 20 ni adalah 20k ni adalah ketinggian harga semasa 2017. So kita masih belum test lagi 2017 tu, which is adalah lebih baik berapa price itu datang test 20 dan melakukan rebound lah. Tapi kita boleh aja rebound di kawasan 30, tak masalah. Sebab apa? 30 ni very good support lah, very good support. Sebab apa? Kita tengok kalau zoom out lagi, tengok berapa touch ni banyak, dan possible macam untuk Zul, dia expected bahawa price akan buat rebound di antara dua position, sama ada dibuat di antara bound 30 dan terus buat reaction, ataupun break 30 dan akan sampai almost dalam 20k dan barulah buat buran, which is expected Zul. Itu yang expected aku. Tapi untuk sekarang ni price bullish, so Zul prepare punya mental, dan Zul prepare Zul punya modal untuk pembelian sekiranya price jatuh ke bawah lagi. And then sekiranya kita buy di kawasan 26, 24 dan 26, 24 ni, kita masih lagi dengan mental bahawa price tu boleh jatuh bawah, tak ada masalah. Kita beli untuk asset. Sebab apa? Kita ambil peluang bahawa price tu jatuh bawah, which is harga jatuh balik 28 ni bukan senang. Cuba fikirkan balik masa tu price di kawasan 58. Kalau anda fikir kalau price tu, sedangkan harga tengah naik, masa anda berlumba-lumba nak beli, ini kan harga tengah murah, kenapa tak berlumba-lumba beli kan? Which is dalam investment, kena ingat kita kena beli untuk long term, which is price tengah murah, kita beli, kita simpan aset tu, which is macam selalu cakap, bila emas jatuh kita beli. Kenapa kita beli? Sebab apa? Kita tahu harga emas tu akan naik balik. So sama juga dengan Bitcoin akan naik balik. Sebab apa? Kita tengok fundamental untuk sekarang ni. Kita tengok El Caldo dah buat dia punya law bahawa Bitcoin boleh jadi tender. Which apa tu tender? Which kalau ikutkan senang cerita, kerana dekat Malaysia ni, Malaysia buat Bitcoin sebagai tender, apa yang akan berlaku? Setiap kedai-kedai yang kita pergi tu kena accept kita punya payment. Kira kita ada BTC, kita nak bayar, kita contoh nak pergi McDonald, kita nak bayar, tak payah pakai kertas, kita pakai Bitcoin. So McDonald tu kena terima. Itulah yang berlaku di El Caldo sekarang. And then diorang dah buat pun, dia siapa rakyat dia yang buat buka account dan buka account wallet, kemudian kerajaan dia akan bagilah $30 dalam bentuk BTC. So which is macam nak berapa
negara Ecuador ni very dia nak masuklah dalam crypto ni, nak buat which itu adalah tanda yang bagus. And kita tengok di China pun miner pun dah keluar, which kita tengok mungkin dalam bulan depan kita tengok hash rate untuk BTC akan naik balik, which bila naik tu kita tengoklah harga BTC akan naik balik, which apa miner dia dah berpindah daripada luar China, which kita tahu China sekarang dah buat ban di China. Saya cakap tak ada negara yang boleh kontrol Bitcoin, sebab Bitcoin ni lah decentralized money, decentralized crypto, decentralized money. Sebab apa decentralized ni? Kita kena faham apa maksud centralized dengan decentralized. Okay, centralized ni adalah bermaksud seperti duit fiat kita lah. Contoh dolar adalah centralized money, which is bank negara US control, dia boleh print banyak suka hati, so negara lain tak boleh print, which dia je boleh control. Sudah itu centralized. Biar apa maksud balik decentralized macam Bitcoin tak ada siapa yang boleh control, tak ada siapa yang boleh ciplak, boleh clone dia, and then boleh tambah dia punya. Sekarang kita punya Bitcoin adalah 21 juta je, which tak ada orang boleh tambah, tak ada orang boleh clone, so which is tak ada negara yang boleh control, which is sebab itulah Bitcoin tu amat berharga, sebab aset, sebab apa dia tak boleh clone, and then dia kita pun tak macam coin lain boleh burn apa semua kan. Untuk Bitcoin amat unik, kita tak boleh coin sebab apa, tak ada yang untuk program dia tu hanya yang orang Satoshi lah, kita tahu Satoshi yang ada, which dia pun kita tahu siapa dia. Dan bila dah buat tu memang dah tak boleh nak improve ataupun lah, which kita perlukan sistem baru, which macam cakap nak explain tu pun very hard lah untuk explain tu. Tapi kita tahu BTC lah amat berharga, memang dia decentralized lah, crypto ni lah decentralized, memang tak boleh kontrol dan tak boleh ciplak ataupun buat sebarang penipuan lah. So kita back balik ke crypto kita, which ni macam cakap kita expected apa yang berlaku, dan Zul nak pergi sikit kepada dominant. Kita tengok dominant apa pergerakan, mesti kita tahu, bila kita tahu pergerakan dominant, kita tahulah pergerakan untuk BTC. Alright, now kita tengok macam cakap sebelum ni BTC kemudian akan buat kembali ke bawah ke kawasan ini, tapi kita tengok price tu tak berjaya lah untuk sampai ni, hanya dia ada buat sedikit recovery saja di support ini, which is very good support lah. Very good support ni untuk lepas price tu naik ke atas lagi. Now apa yang kita perlu tunggu ialah kita perlu tunggu di kawasan resistance atas dia, sama ada price itu untuk break ke atas atau tidak, tapi ada momentum untuk break ke atas, which is kalau macam cakap kita kita draw dulu. Alright, ni kita punya nak monitor lah, ialah support dia. Dia punya resistance. So ini resistance dia kecil je, kita nak monitor, which is sekiranya price boleh break resistance ni, dah dekat pun price ni. Right, sekiranya price to break resistance ni, kita akan expected price untuk dominant ni boleh pergi ke sampai yang pertama di 1.2, right, di 1.2 yang ini, 1.2 dan 1.6, which is 48 ke 50. Macam cakap, kiranya kita berada di kawasan 50, kita akan berada di atas kawasan support weekly, which is kita kembali balik ke atas kawasan support tu, which is dominan akan meningkat, which is kita tengoklah BTC akan melakukan kejatuhan balik. Right, BTC akan melakukan kejatuhan, which is macam tu target adalah dia akan target bahawa BTC tu akan melakukan kejatuhan dulu di 30k, which is selepas kita nampak bila BTC dia sampai dominan di 50%, kita akan nampak balik price itu, pembeli akan nampak dan BTC akan melakukan kenaikan. Sebab apa, bila dah 50%, kita nampaklah pembeli banyak dalam Bitcoin, dan kita tengoklah harga tu mesti cakap so pembeli apa yang tu expected lah, price tu akan jatuh ke 30 dan buat berlaku bounce dia, dan break atas ni kita akan nampaklah dominan akan lebih kepada 5%, beri akan berlaku lah. Dan kita nampak balik pergerakan dominan dan BTC tu akan seiring. Bila seiring, apa kita tahu, macam cakap, bila price tu bahasa di kawasan ini, kita akan berada di kawasan bullish lah. Now kita berada di kawasan bearish, sebab itulah kita nampak kita berada di kawasan bearish ni. Right, macam tu punya trend line bawah di kawasan bearish, sebab tu kita tengok pergerakan dominan dan BTC tu tak seiring. Now BTC dominan naik dan BTC menurun. Itu yang kita dapat expected lah, which is dengan harapan bahawa price kita dapat bertahan di kawasan 30 ni dan berlaku bounce lah, which itu very petanda yang bagus untuk bahawa bull step up dan melakukan ada momentum untuk melakukan ke atas, which is lebih baik adalah price tu break kawasan ni. Now apa yang kita malam ni, beli price tu jatuh bawah, and then Zul nak tengok kepastian ni adalah satu je. Kita tengok ini,
Ini adalah price dia almost dalam kawasan 32.5. Alright, sekiranya price ini jatuh bawah ni dan close bawah ini, kita confirmation lah bahawa price tu akan jatuh ke bawah ini. Dan kita tengoklah berlaku bounce ataupun berlaku breakout. Kalau breakout, kita ketahuilah macam cakap tadi 24, 26 kita punya buy. And then sekiranya price sampai sini je dan gagal break kawasan ini, boleh kita tengok fake out lah. Apa fake out? Price tu akan boleh akan buat kenaikan atas untuk cuba untuk breakout ke atas. Ada dua potential yang berlaku, sama ada dia berat bounce dari sini ataupun bounce sini, which is expected more better dia lah untuk dia sampai ke 30 lah. Sebab apa? Kita perlu cancelkan dulu kita punya lower ni, kita perlu buat support yang kuat lah, which is bila ada dua kali bounce, which dia membuktikan bahawa 30 adalah kawasan support yang kuat, which is lepas tu bear akan hilang momentum lah untuk price break kawasan ni, kemudian price akan naik atas. So secara teknikalnya itu apa yang kita dapat. Teknikal ni senang je. Teknikal ni adalah history apa yang market buat sebelum-sebelum ni, kita akan bawa balik ke depan dengan expected apa yang dah dibuat di belakang yang lama, dia akan buat balik yang baru tu. Teknikal ni sama je, dia bukanlah predict, dia hanyalah ambil history sejarah apa yang berlaku di lepas, kita ambil dia sebagai indikator yang akan berlaku di depan. So which is apa yang saya expected kan, price tu perlu balik ni untuk membuktikan inilah support yang kuat, barulah price tu lebih kukuh ataupun lebih sihat lah untuk dia break ke atas, berbanding kena price masuk ke sini dan dia break ke atas. Probably kita akan, bila dia gagal untuk break ini, kita tengoklah price tu pun akan jatuh balik masuk ke dalam ni. Bisa jatuh kalau ni, dia akan membuatkan fundamental tu lemah dan psikologi dalam market untuk ketakutan, which kita tengoklah ada more selling ke bawah. Which cakap ke sini lebih penting daripada dia break atas ni ke sini. Which cakap dalam market ni lah psikologi punya. Market ni lah psikologi, pergerakan price tu lah bergantung kepada setiap psikologi untuk siapa yang masuk dalam market lah. So which itu je rasa nak share ni, which itu tak boleh banyak-banyak. Sebab apa? Dia nak upload lagi video lagi, ambil masa lama. Dia punya internet memang slow betul. Tu tak pasti kenapa, asal hujung bulan je mesti line slow, which is dia punya maxis sekarang 1 bar je. Selalu 4 bar, 5 bar, now 1 bar je, which is very disappointed lah. Which is tu nak buat live di Facebook pun tak boleh. So now guys, sorry, which is mungkin awal-awal bulan nanti tu akan buat live di Facebook lah, dan tu akan buat minor class, which is sebarang pertanyaan boleh anda bertanya di Facebook tu, which is link di bawah. So boleh follow je di Facebook tu, and then tu dah share macam-macam untuk hari ni. Siapa yang follow tu punya Facebook, dia akan dapat lah info-info terkini apa yang berlaku, untuk macam mana nak dapat confirmation ni, which is tu ada share di Facebook tu, boleh di Facebook lah. Dan untuk YouTube tu nak terima kasih juga siapa-siapa yang dah follow tu, hampir 500, which is thank you. Tu target lah 1k. So guys, please like, please subscribe untuk bantu tu untuk mencapai 1k pertama subscriber. Dan bila 1k subscriber tu akan dedah semualah, which is tu akan tunjuk berapa modal tu, berapa jumlah coin tu ada, apa yang coin yang ada tu, which is tu akan dedah lah, which is more, orang kata tu akan lebih more honest lah, more honest, lebih clear, which is semua boleh tengok apa yang tu buat, which is apa yang tu chatting, apa yang tu buy ni lah, tu semua hanya buat untuk tu ya, which is apa yang tu buat. Sekiranya anda follow, anda perlu risk on your risk lah, which is apa yang tu buat ni, abang share lah sekadar perkongsian ilmu, dan apa yang tu ajar kat sini lah, tu nak cubalah, which is nak ajar anda juga macam mana buat chatting sebenarnya senang je. And then kemudian hari anda tak perlu bergantung pada tu lah, mesti anda boleh buat sendiri. Bila tengok chat, very lah, untuk long term kita akan belajar sama-sama lah, which is banyak lagi tu nak belajar sebenarnya. Masih banyak benda-benda yang baru nak belajar, which is mencakap untuk beginner, fokus yang main dulu, fokus dalam 1-2 teknik dulu, and then bila dah mahir 1-2 teknik ni, baru anda improve untuk teknik lain, baru anda improve untuk RSI, stock RSI, EMA apa. Jangan tumpu untuk semua indicator. Mesti mencakap untuk senang anda belajar ni tu, pattern dan Fibonacci. Senang je. Anda Fibonacci anda dah tahu dah macam mana support dan resistance. Untuk pattern anda dah tahu pattern ni pattern apa, macam cakap pattern ini, alright, macam tu pattern yang ni, yang tu draw ini adalah pattern bearish, which is price tu target bawah, anda tahu, which is betul cakap expected price tu bawah. Dan pattern yang besar ini adalah pattern bullish, which is break ke atas, dia tahu price nak ke atas. Macam itu je, anda tahu dua situ je, anda belajar dua tu dulu, kemudian anda dah mahir benda dua tu, barulah anda improve lain. Contoh, anda boleh nak pergi RSI pun ni banyak, RSI 14, RSI 125, dan stock RSI. Dan macam mana nak baca apa, atau nak baca data-data ni, line biru, line merah ni, dan apa masuk line ni, dan ada lagi engulfing pattern, which is banyak sebenarnya, which is tak perlu belajar satu dalam mata-mata, anda perlu mahir dua dulu.
Zul expected kan anda belajar dua benda dulu, Fibonacci dan chart pattern, which is anda mahir dua tu pun sebenarnya anda dah boleh buat keputusan untuk buy dan entry. Which is untuk more detail, untuk dapat confirmation, anda boleh belajar untuk lain lah, which is Zul akan di YouTube je, Zul akan ajar sebanyak mana yang boleh untuk anda belajar lah. Pertama ada sekiranya ada pertanyaan, anda boleh tanya di ruang komen ataupun di Zul punya Facebook, anda boleh message kat situ lah, which is Zul akan bantu boleh, which is Zul more happy kalau anda tanya. Contoh anda buat chatting, anda screenshot dan share kat tu, tanya okay pattern ni betul tak, which is tu akan komen lah, which is anda lebih bertanya untuk belajar, bukan bertanya untuk macam point entry apa semua tu, which is kalau point entry tu boleh tanya, boleh jawab je. Contoh kalau untuk BTC kat mana point entry, macam cakap whatever dalam price kuasa ini antara 3,005 ke 2025k ke 5 adalah very good position untuk buy. Tapi untuk more detail anda kena perlu telah untuk anda belajar charting macam cakap macam 24, 26 kenapa 24, 26 tu, which is lah untuk Zul buat keputusan untuk anda amat baik lah. Sebab apa, ini mengenai kewangan anda sendiri, which is sekiranya kita tahu investment ni, apa-apa investment pun adalah risiko. So kalau anda loss, Zul tak nak lah anda blame kepada Zul apa semua, which is Zul hanya boleh ajar anda kenapa kena buy sini, kenapa kita boleh ambil dia, dan apa risk dia sekiranya buy kat sini. Which is kalau dalam investment kita cuba untuk meminimumkan kita punya risk, dan kita nak memaksimumkan kita punya ROI, return of investment. Sebab tu cakap kita tak buy sesuka hati, kita buy cari kawasan support, dan dalam support tu pun kita tengok apa lagi formation, dan sekiranya kita tahu support ni kita dah expected, kalau price jatuh bawah break support, kita akan expected lagi price bawah, which is apa yang kita buy kat sini kita dah expected pun akan loss. Sebab apa? Kan negative profit. Sebab apa? Kena price tu break ke bawah, kita akan dapat negatif. Tapi sekiranya dalam kawasan support adalah very good position untuk long term. Kita setakat Zul buat ni, apa yang Zul beli di support lah very good lah. Walaupun Zul ada beli di kawasan ni sebelum ni 42, 58 lah Zul beli kawasan support, tapi Zul masih lagi walaupun kita beli kawasan support, price masih lagi lah jatuh bawah atau apa, dalam investment tak ada yang boleh masuk terus 100% untung, which kita masih eliminate lah risk kita, risk untuk loss dan high. Kita cuba untuk cari low risk high return. Sebab tu cakap kita buy di kawasan support. So guys, Zul rasa itu je untuk malam ni. Banyak yang sharekan untuk lebih pada menyembam je. Tapi apa yang tengok BTC kita tengok lah. Untuk altcoin tu tak fokus sangat altcoin sebab ni. Sebab apa macam cakap, altcoin bergantung pada BTC masih belum stabil. Kira BTC stabil baru kita dapat tengok altcoin. Tapi untuk altcoin maknanya lately banyak altcoin harga yang rendah anda boleh mata. Kalau anda boleh beli sikit, senang cara jual adalah minggu ni anda beli RM100, minggu depan kena harga dia bawah lagi daripada tu, anda beli RM100 lagi. Tu macam dah anda buat. Macam ni kita masih lagi expected bahawa BTC akan jatuhan. Bila berlaku kejatuhan lagi yang ni, kejatuhan lagi ke 30k, kita akan nampak lah beli Cardano pun boleh sampai ke 90% lagi, sampai pun boleh buy lah, which is 90% tu dia akan tutup 2 kali, which is very good lah. Untuk long term very good. Untuk certain item anda boleh collect lah untuk account, which is Zul more expected. Sebab apa Zul more excited untuk kumpul BTC. Sebab apa BTC dengan harga diskaun yang banyak daripada 65 ke hampir 30k, very diskaun lah. Jadi yang kita tahu BTC adalah main ke dalam kripto. Tanpa Bitcoin, altcoin lain memang tak function lah. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video pada Zul. So jumpa lagi pagi besok. Sebarang bertanya boleh tanya di komen. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.